Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sambung muka surat 170. Tajuk yang baru, menanamkan semangat berjamaah dalam diri tiap-tiap individu. Tajuk baru yang dikemukakan oleh Al-Qaradawi, muka surat 170, menanamkan semangat berjamaah dalam diri setiap individu, dengan maksud tidak ada pada diri kita sikap mementingkan diri sendiri, sikap tidak peduli kepada orang lain, hanya mengira diri sendiri. Ini sikap yang dicela oleh syarak. Kerana Islam adalah agama, ad-din, yang mengajar kita memikirkan orang lain, atau dalam bahasa yang paling mudah, memikirkan umat, masyarakat Islam yang terkandung di dalamnya perkara-perkara yang berhubung dengan akidah, syariat dan sebagainya, yang kita mesti berfikir ke arah itu. Itulah semangat berjamaah. Maka sebab itu kita sebenarnya telah diajar hampir setiap hari
Walaupun kita bersembahyang seorang diri, sembahyang sunat di rumah umpamanya, tetapi tetap kita menyebut ihdinas siratal mustaqim. Ada konsep berjamaah di situ. Logiknya ihdini sebab kita seorang. Ihdini siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Bimbinglah aku ya Allah. Tapi tetap ihdina, tetap dengan suatu kaedah jumlah jamak, iaitu kami. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, bimbinglah kami ya Allah. Walaupun kita solat seorang diri. Ini konsep berjamaah. Kita jumpa kawan kita, Assalamualaikum warahmatullahi, walau dia seorang. Daripada jauh dah, Assalamualaikum. Tu nak belanja lah tu. Teh dengan rokok. Assalamualaikum pada jauh dah. Ada seorang Bangla. Dia ni bertugas di RNR. Lately ni saya tengok dia tak ada dah. Saja ceritalah. Tak adalah riak apa, na'udzubillah, saya berlindung dengan Allah. Saja menyembang, nak cerita bagi salam tu. Tiap kali saya balik kuliah mana saya singgahlah RNR tu. Malam, dia bertugaslah cuci jamban apa semua. Orang Bangla, badan gemuk. Singgah tu salam tu tak adalah. Saya salam kosongnya, RM1 2 tu sedekahlah, kesian ke dia. Dia cam dah kereta saya berhenti ya, saya tak turun ke. Assalamualaikum. Pada jauh ni. Dia berdiri dah, dia tahu dah ada habuan malam ni. Kesian kat dia. Nak sebut Assalamualaikum tu, Allah sedekah tak banyak mana, RM1 2 aja. Sekadar menambah pahala tu saja. Tapi nak sebut bagi salam tu, berdiri dah kat tempat dia duduk tu, saya tak keluar Dia cam dah pelik kereta kita. Assalamualaikum, tegak dengan badan-badan tu. Dia tahu dah, boleh RM1 2 malam ni, habuan rokok dia. Tuan-tuan muslimin muslimat, tu konsep berjamaah. Mesti ada. Walau dia seorang, kita bagi salam, Assalamualaikum. Kum tu apa? Dhamir, kum, antum. Jumlah yang ramai. Tapi member seorang. Itu konsep berjamaah. Yang kita belajar setiap hari. Dalam kehidupan kita. Baik, itu tajuk yang akan kita baca pada malam ini. Dalam upaya untuk menanamkan semangat dan roh berjamaah di kalangan individu umat, maka perlu adanya perhatian yang khusus dan keutamaan diberikan terhadap perkara-perkara yang menyangkut keperluan dan kepentingan ummah secara keseluruhan. Inilah yang Nabi ajar dengan suatu hadis yang menjadi dasar prinsip yang jelas. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Muslim. Ini konsep berjamaah. Ini konsep memikirkan orang lain. Nabi bersabda, La yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang dari kamu. Dengan dibahaskan oleh muhaddithin, yang dimaksudkan tidak beriman itu adalah tidak sempurna iman. Bukan tak ada iman terus.
Bukan tak ada terus iman. Dia mengucap, dia semayang, dia puasa. Nabi kata apa? Saksikanlah dia telah beriman. Kita diajar begitu. Dalam hati dia nifak ke apa tu dia dengan Allah. Dia pergi semayang berjemaah, ikhlas tak ikhlas kita tak tahu. Tapi kita diminta menyaksikan. Dia semayang aja dia beriman lah. Dia munafik kita tak tahu tu dengan Allah. Tu kaedah Islam aja. Maka bila Nabi sebut la yu'minu ahadukum, maknanya iman dia tak sempurna. Iman dia belum perfect. Tak sampai lagi perfectionist, kesempurnaan dia. Iman dia masih ada lubang-lubang yang dia kena tampal. So bila sempurna iman tu, antara cara menyempurnakan iman ialah Nabi aja dia mestilah yuhibbu li akhih, yuhibba li akhih. Dia mesti sayang saudara Islam dia yang lain ma yuhibbu li nafsih, seperti mana dia sayang diri dia sendiri. Macam mana kita tak nak kita ni jadi orang tak faham Islam. Begitulah kita melihat saudara Islam kita yang mungkin jauh daripada Islam, kita mesti ada perasaan mahu membetulkannya, memberi nasihat, memberi tazkirah, memperbaiki keadaan dia, membimbing dia sekadar yang kita mampu. Itu konsep. Kamu tak sempurna iman sampai sayang saudara Islam sama macam sayang diri kamu sendiri. Kita tak nak dilontar ke dalam neraka. Begitulah kita kena sayang orang Islam yang lain. Namun kalau dia menolak apa yang kita seru, tiada daya dan upaya kita. Seperti menolaknya kepimpinan Quraisy terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi tidak ada upaya dah. Habis sampai dah. Habis hajat dah. Habis seru dah. Dah nak pilih juga nak jadi jahat, Nabi cuci tangan tak upaya dah. Itu Allah aja. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Itu prinsip yang Allah ajar dalam suratul Qasas. Allah berfirman, sesungguhnya engkau wahai Muhammad la tahdi, tidak mampu memberi petunjuk, man ahbabta, kepada siapa yang engkau sayang, walakinnallaha yahdi man yasha, tetapi yang beri hidayah ni Allah, dan Allah beri man yasha pada siapa yang dia hendak. Ayat tu turun, kata sebahagian mufassirin, bersempena kematian Abu Talib. Tiada daya dah Nabi, walau ayah saudaranya sendiri yang dianggap seperti ayah kandungnya, dan Abu Talib pula menganggap Nabi macam anak dia sendiri, dan Abu Talib pula melebihkan Rasulullah daripada Ja'far, daripada Aqil, daripada Ali radhiyallahu anhum, 3 anak lelaki yang dimiliki oleh Abu Talib. Tak upaya, dia lebih Rasulullah punya sayang. Sebab Nabi anak yatim 4 dah tak ada. Sampai tahap tu dia dapat susu, dia dapat makanan. Ja'far, Aqil, Ali duduk belakang dulu. Dia bawa balik sebotol susu, panggil Nabi lu minum. Habis-habislah. Tak adalah 3 orang tu merasa. Tapi Nabi bukan macam kita tiba tengok orang belakang. Kita bagi free lanyak sakan. Rasulullah tak. Dia minum sikit, passing ke Abu Talib. Maka Abu Talib baru dia beri kepada 3 anak dia. Punyalah sayang. Tiba-tiba mati kafir.
Mau Nabi tak menangis, mau Nabi tak sedih. Nabi seru orang luar rumah, sahabat-sahabat yang pernah minum arak, sahabat-sahabat yang tanam anak perempuan, sahabat yang sembah berhala, semua ikut Nabi. Orang di luar rumah, mai dalam rumah tak ikut, Nabi nak buat apa dah? Menangis Nabi. Allah turunkan ayat, kau wahai Muhammad, la tahdi man ahbabta. Tak ada upaya dah nak bagi hidayah, kata Allah pada Nabi, sebab hidayah milik aku. Begitu. Tapi perasaan kita nak tengok orang lain faham macam kita, itu kena ada. Nasihat cara Facebook, kita nasihat cara Facebook, memberikan komen-komen yang positif. Jangan orang komen negatif, kita pun pergi siram lagi minyak. Nampak kita tak cerdik, berilah komen yang positif. Bawalah ayat Quran, hadis mana kita tahu, mudah-mudahan patah balik mereka ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena memikir sampai ke tahap itu, sebab nanti Allah tanya di akhirat. Tuan bayang ya, itu baru orang Islam. Tuan bayang ya, kalaulah nanti kotlah ada jiran-jiran orang kafir dakwa kita, kenapa dia tak dakwah saya pada Islam? Tak mampu kita nak jawab, tuan-tuan. Letih, jangan cari pasal. Nanti dia dakwa, dia tahu Islam, dia biar saya, dia tak dakwah saya, kata si acong jiran dia, tak kemampu kita nak jawab. Walhal mereka juga layak untuk menerima Islam, sebab Islam bukan eksklusif untuk orang Melayu aja. Melayu itu Islam, Islam itu Melayu, belum tentu. Mai hatak semayang, hatak puasa, Islam kejadah apa lagu tu? Kena faham, milik semua. Tu yang Nabi tulis surat kepada gubernur-gubernur, kepada raja-raja Yaman, Oman, Bahrain. Nabi ajak kepada Islam. Raja Rom, Raja Parsi. Tu cara dakwah Nabi. Selepas perjanjian Hudaibiyah, Nabi mula berdakwah melalui surat-surat. Itu kaedah. Dan kita buatlah takat mana kita mampu. Yang penting umat difikirkan. Bagaimana dalam konteks negara kita Malaysia, kita nak bawa masyarakat Melayu khususnya memahami Islam. Masih ramai yang tak faham, masih ramai yang tak puas hati dengan mufti-mufti. Tambah bila mufti keluar fatwa haram Pokemon, depa naik angin. Pekejadah main Pokemon sampai terjun longkang. Sampai Pokemon duk atas Kaabah ni, apa dia menghina sampai tahap tu. Baik itu dikeluarkan fatwa jadi haram, sebab ada unsur-unsur yang tak elok selain daripada keselamatan diri dan sebagainya. Di Amerika, seorang lelaki kena tembak mati sebab cari Pokemon dalam rumah kawan. Dia pergi serbu masuk, dia kata Pokemon ada dalam ni, tak kemampu. Kena tembak, jawab dia si negro tu. Ni dia benda. Dah mufti keluar fatwa, fikir mufti, dia fikir apa? Fikir umat. Keluarkan fatwa supaya benda ni dipatuhi, tapi demikianlah manusia. Sebahagian ikut, sebahagian bantah. Itu adalah benda obvious, benda yang biasa yang ada dalam masyarakat. Yang penting kita punya stand di mana. Itu yang paling penting. Masyarakat sejak zaman ada Islam memang begitulah. Mereka akan berpecah dua, sokong dan tak sokong. Disebut dakwah Nabi, ada yang terima, ada yang tak terima. Itu biasa. Bila mufti keluar fatwa, ada bantah, ada terima. Itu normal. Cuma kita sedih kenapa bantah, pertama. Dan yang kedua, kita punya stand di mana. Kalau kita pun grup bantah, berat. Sebab mufti dengan ilmunya memahami maslahah ummah. Ni kena faham. Baik. Memikirkan ini, itu yang dituntut. Ini tajuk besar dia. Sebab itulah, bila musim haji macam ni, teringat Salahuddin Al-Ayubi,
rahimallahu ta'ala. Teringat ke apa Salahuddin Al-Ayyubi? Teringat ke diri dia yang tak sempat menunaikan haji. Dia tak sempat tengok Arafah. Dia tak sempat bermalam mabit di Muzdalifah. Dia tak sempat melontar 3 jamar. Tak sempat tawaf, tak tengok Kaabah. Kenapa? Kerana hidupnya, kepimpinannya sibuk memikirkan umat. Menjaga umat Islam dari serangan tentera-tentera Salibiyah. Kalau tuan-tuan pergi ke Jordan, pergi ke suatu bandar, nama dia Karak. Karak dengan Mu'tah dalam setengah jam. Daripada Universiti Mu'tah dalam setengah jam, bandar Karak. Tuan-tuan boleh ziarah satu qal'ah. Qal'ah makna kota, castle, benteng pertahanan, yang dipanggil Qal'ah Salahuddin Al-Ayyubi. Dia dan tentera dia membina suatu kota yang tinggi. Saya pergi panjat naik tengok bagaimana dengan meriam-meriam yang dia sediakan untuk menyerang tentera-tentera Salibiyah yang mengganggu umat Islam yang berjalan kaki menuju ke Makkah. Umat Islam nak buat haji waktu tu jalan kaki, ada di antaranya dibunuh di Jordan oleh tentera Salibiyah. Maka Salahuddin Al-Ayyubi dia bina qal'ah ini. Dia bina benteng ini. Dia memastikan umat Islam selamat melihat Kaabah. Dia sendiri dijemput Allah dalam keadaan tak sempat tengok Kaabah. Bayang. Dia dijemput Allah dalam keadaan tak pernah pijak bumi Arafah. Dan saya yakin Allah beri kepadanya gandaan pahala yang cukup besar. Sebab dia memikir ummah. Tak sempat dia nak pergi haji, tak ada. Duk mikir umat Islam. Sampai peperangan membebaskan Baitul Maqdis. Itu di antara contoh. Banyaklah lagi contoh-contoh tauladan. Memikirkan ummah, memikirkan perjuangan untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit, kalau kita di Malaysia, tidak sedikit orang yang berjawatan tinggi, pensyarah-pensyarah kanan universiti, meletakkan jawatan menjadi calon untuk berjuang menegakkan agama Allah. Apa tuan-tuan ingat ni benda mudah? Duduk di kerusi empuk, senior lecturer. Bukan pensyarah biasa, pensyarah kanan. Pensyarah kanan lebih tinggi gaji dari pensyarah biasa. Tetapi demi namanya untuk ummah, struggling for ummah, untuk melihat ummah berpegang dengan Islam, maka letak jawatan bertanding yang belum tentu menang lagi. Tinggal 8-9 ribu, tinggal kursi empuk, tinggal ekon pejabat, tinggal semua privilege yang ada sebagai seorang pensyarah kanan. Kenapa? Kerana iman mengajar, ayo belalah ummah. Kalau kamu menang, bersuaralah kamu di parlimen, belalah ummah. Tuan ingat ni benda mudah? Tuan ingat ni benda senang? Nama-nama yang boleh kita kongsi, Ustaz Idris Hamad, Tuan Ibrahim, Tuan Man, ini orang-orang yang melepaskan semua jawatan mereka, pensyarah-pensyarah universiti yang memikirkan maslahah. Imam besar Masjid Negara, Ustaz Taib Azam itu. Apa salah jadi imam duk diam-diam? Duk diam-diam. Jadi imam relax sampai ke mati. Tak memikirkan ummah. Perlunya mungkar diperangi. Perlunya masyarakat dibawa dalam satu jamaah untuk melihat Islam berdaulat. Inilah pengorbanan tuan-tuan. Bukan sedikit kecil pengorbanan yang dilepaskan, kerana ia merupakan suatu bentuk aliran pemikiran yang dituntut di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu lepaskan, kamu fokus ke suatu benda yang kamu belum tentu kamu dapat apa-apa lagi. Ini dia, memikirkan ini.
satu tanggungjawab bersama. Jangan kita fikir diri kita sahaja, keluarga kita sahaja, masyarakat nak jadi apa lantaklah. Kita kira kita aja. Jangan. Nanti Allah tanya kita di akhir. Maka masing-masing memainkan peranan mereka. Pakar masing-masing, yang IT-nya, yang ceramahnya, yang apa saja, buatlah. Asalkan ummah berjaya diselamatkan, ditarik keluar dari lembah kehancuran. Baik. Bila kita kaji syariat Islam secara mendalam, maka akan jelas nampak kepada kita bahawa Islam senantiasa menitik beratkan perkara-perkara yang menyangkut kepentingan jamaah, sama ada dalam urusan muamalat, ibadah, akhlak dan perundangannya. Kajilah Islam. Duduk sekejap dan renunglah apa yang ada dalam Islam. Bermula dari perjuangan nabi-nabi dan rasul-rasul, semuanya memikirkan tentang ummah. Allahu Akbar. Apatah lagi agama Islam ni, yang sama ada ibadah dia, akhlak dia, perundangan syariat dia, semuanya tidak terpisah daripada konsep berjamaah, walaupun undang-undang itu kena pada individu. Contoh, apabila pencuri dipotong tangannya, ambil contoh hudud. Apabila pencuri dipotong tangannya, maka tidakkah itu menyelamatkan ummah yang lain? Apabila dipotong tangan seorang pencuri, maka selamatlah harta orang di dalam kampung itu. Yang dipotong seorang, tapi yang dijaganya ummah. Ini contoh. Dengan syarat-syarat untuk dia dipotong tangan. Bukan main bedai ikut suka. Adalah syarat-syarat dia. Kena pula belajar fiqh jinayat. Apa barang yang dicuri, keadaan pencuri, suasana negaranya, ini mesti dibahaskan. Kalau dah berlaku, okey, cukup syarat, potong tangan dia. Maka bila potong, nak selamatkan harta orang lain. Orang lain tu seorang ke? Tak, jumlah yang ramai, umat. Penzina disebat dan direjam. Kalau dah kahwin, rejam. Kalau belum, sebat. Untuk menyelamatkan generasi selepasnya. Supaya tidak lahir anak-anak yang tiada sah tarafnya, anak luar nikah, anak-anak yang tidak ketahuan, akhirnya duduk dalam longkang, dalam tandas, dalam macam-macam tempat yang dikutip oleh orang ramai. Ini Islam. Dia letak satu hukum selamat ummah. Tapi kita nampak dalam bentuk yang negatif. Kita nampak buruk sahaja. Kita nampak keburukan. Sedangkan Allah, zat yang maha sempurna, yang tidak pernah buat benda-benda yang tidak baik untuk makhluk dia. Inilah keyakinan yang telah hilang daripada sebahagian umat Islam. Maka tugas kita memikirkan mereka terus sampai kita jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila nak capai kemenangan, jangan ditanya. Tugas dan kerja itulah yang mesti dicurahkan. Baik. Islam memandang bahawa seseorang individu adalah merupakan sebahagian daripada batu asas berdirinya masyarakat dan jamaah, dan bahagian yang tidak dipisahkan daripada tubuh umat secara keseluruhan. Kenapa kita kena fikir? Sebab jamaah umat terbentuk dari orang ramai. Itu benda biasalah. Kelompok manusia mesti start daripada individu. Ashabul Kahf 7 orang start daripada seorang, Tamliha.
Start daripada dia. Lepas tu sorang jadi 7. Membentuk suatu kumpulan manusia yang ditidurkan Allah 309 tahun. Asal dia sorang. Sorang ni lah nak bentuk ummah. Maka yang walaupun dia sorang, tetapi peranan dia membentuk ummah tidak boleh dibiarkan. Maka seorang itu kalau dia lari dari landasan, wajib kita tarik dia semula. Sebab dia berperanan membentuk ummah. Tidakkah Allah berfirman, kanan nasu ummatan wahidah. Allah kata manusia itu ummatan wahidah, umat yang satu. Al-Baqarah juzuk 2, Allah sebut kanan nasu ummatan wahidah. Manusia ni umat yang satu. Umat, manusia membentuk umat. Maka umat ini mestilah dipahami dengan konteks yang terlalu halus. Tak ada umat tanpa individu. Mesti ada individu dulu baru membentuk umat. Kita seorang kahwin, biiznillah dapat anak, baru membentuk keluarga asal seorang. Maka itulah umat keluarga dalam rumah kita yang kita kena jaga dan sebagainya. Itu kaedah. Baik. Gambaran bahawa seseorang individu adalah merupakan satu juzuk dan bahagian penting daripada tubuh umat secara keseluruhan adalah merupakan lukisan yang diberikan sendiri oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mafhumnya seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya adalah laksana sebuah bangunan, suatu sisi saling menguatkan sisi yang lainnya. Orang beriman, kata Nabi, laksana bunyan, satu bangunan. Salah satu sisi menguatkan sisi yang lain. Bangunan kita tengok tersergam indah. Walaupun hari kiamat, dekat nak kiamat ni, antara tanda kiamat ialah manusia berlumba-lumba membina bangunan pencakar langit. Itu kita tak nafi. 2-3 hari kita cek dalam internet, Arab Saudi nak bina suatu hotel di Wadi Qudai. Hotel tu kita tengok gambar dia, ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Dan dilaporkan hotel yang paling mahal di dunia. Tengok struktur gambar dia tu, astaghfirullah. Setakat kita pekeh 6,000 duduk belakang. Subhanallah. Berebut. Kan saya sebut hari itu sebelum Ramadan, Arab Saudi nak bina satu bangunan yang mengalahkan Burj Al-Khalifah. Yang itulah kot Allahu Ta'ala a'lam. Tapi gambar dia kita tengok, subhanallah, hotel-hotel mewah yang takat kita pakai tak ada lah, duduk diam-diam sudah. Dahsyatnya dia punya mewah. Tinggi pula tu. Dia Lembah Kudin. Lembah Kudin dekat Makkah. Dekat Makkah. Tuan-tuan, muslimin muslimat, betul itu Nabi sebut akhir zaman berebut bina bangunan-bangunan tinggi. Itu tak upaya dah Nabi sebut apa yang Nabi tahu, yang Allah beritahu pada Nabi. Nak sebutnya kita ni macam bangunan tu lah. Nak bina bangunan, sebelum bina kena ada kita punya plan dulu. Ada plan kita, mesti ada plan. Mestilah lukis dia, elevation lah, and then side. Kemudian kita daripada atas, plan, pandangan atas plan, kemudian pandangan sisi kan. Kita belajar technical drawing, subjek yang paling aku benci dalam dunia. Tapi kena mengaji juga, ambil engineering buat lagu mana? Kena mengaji lah technical drawing.
Lukis. Saya ingat dalam kelas tu saya paling last pun dapat markah. Punya benci aku subjek. Tapi nak tak nak kena tulis ke, kena lukis ke. Freehand sketching, macam-macam kita belajar. So kita belajar pensel 2B lah, 3B lah, 4B, semua ada kegunaan. Half black, belah mana kita nak hitamkan, belah mana yang kita tak boleh hitamkan, semua diajar untuk membina suatu bangunan. Contoh bermula daripada plan kita. Cross section AA, BB kena kerat pula lagi. Passing mark 60, saya 61 jadilah. Member lain skor sampai 198, kita 61 jadilah. Jadi aku lulus sudah. Tuan-tuan, muslimin muslimat, kena ada plan. Lulus pula plan. Lepas tu kau nak kena ejah pula bahan-bahan dia. Kalau dah siap pula, datang pula QS, quantity surveyor. Dia akan ukur, dia akan tengok, dia akan ketuk dinding projek perumahan tu, cukup tak batu bata dalam tu. Semua ni ada sebelum datang OC, Occupation of Certificate, sijil menduduki. Sebelum dapat OC mesti ada QC dulu, quality control, dan sebelumnya mesti ada yang check di sudut fitness dia, QS dan sebagainya. CF dulu, Certificate of Fitness. Sebelum dapat OC, kena CF dulu. Kena check, tengok cukup tak cukup. Bahan-bahan dia adalah alat dia check, baru lulus. Nak sebut bangunan saja, buat plan, tak ada batu, tak jadi apa. Bahan-bahan dia semua diukur oleh QS. Berapa nak buat, apa batu dia, bata jenis apa, simen berapa, QS akan letak, baru boleh buat. Dah ada batu bata, simen, kau nak mencampak je batu tu lagu tu, kena ada simen dia pula. Dah buat simen cantik, kena plaster pula. Lepas tu kan, takkan plaster aja tiang dia, apa kejadah ke, nama rumah tiang macam apa entah. Mesti ada tiang dia, simen apa semua, bilik dia, master bedroom, main bedroom, kitchen apa semua, wet kitchen, dry kitchen, habis semua 680,000 tu kat Laguna. Mampu pergi beli. Tentu. Nak sebut kita umat Islam macam tu. Tak ada simen nak buat building macam mana? Tak ada simen, batu bata tak ada. Nak tegak apa? Dah cantik semua, elok dah bilik apa semua cantik, nak kena cat pula. Takkanlah projek orang yang pegang perumahan, company yang pegang perumahan, dia dah siap semua, dia panggil kita tengok, siapa nak beli dengan cat tidak. Batang rabur simen berketui-ketui, mestilah dicat bagi cantik. Cat pilih yang elok, hijau putih. Cat elok hijau, pintu kan biar putih, hijau putih. elok cat. Ngambil warna lain tak elok. Elok cat tu. Masuk dalam rumah, cat pula dinding, apa pula warna dinding sesuai dengan lantai. Ini semua dibuat kajian. Bukan mencat ikut dan biru dalam rumah. Hindu jawab dia. Mesti ada benda-benda yang difikirkan. So kita macam itulah. Dah cantik semua, barulah lengkap sebuah rumah. Starting dia mana? Daripada plan dia. Daripada plan dia, itulah starting. Kena bayar pada orang yang melukis, arkitek dia. Dibayar, dilukis, dibuat macam-macam, barulah start projek QS, campur tangan, bahan-bahan apa semua, and then barulah panggil Mat Indun Bangla mana nak bertukang siap, and then bayar gaji siap berapa tahun perangkaan, katalah 5 tahun boleh siap, tunggu bayar akhirnya dapat rumah. Macam tu orang Islam, kata Nabi. Laksana sebuah bangunan saling kuat menguat di antara satu sama lain. Pasirnya berperanan, simennya ada peranan, batu bata ada peranan, kayu ada peranan, semuanya ada dalam sebuah bangunan. Begitulah kita masing-masing memainkan peranan. Geng motor main cara geng motor dia,
Jenis ARC, cara ARC dia tangkap ulama buat pelari dengan motor dia apa. Kita tengok jealous ya. Tu cara geng motor dia. Tangkap Syekh Quraim bawa dengan motor. Suruh ulama tu pakai helmet, dia pun bubuh helmet, dia pun selfie sama. Sporting orang tua tu. Tuan-tuan, ini peranan masing-masing. Hak kita tak mampu dengan motor dah tua. Umur dah 60, buat motor naik takut saya kutu rembat. Rokok tak berhenti, takut mati tengah hisap rokok. Yang tu lah. Bawa motor kutu rembat. Takut hak tu pula umur dah 60. Lalu celah longkang tengok hilang, tinggal motor orang duduk dalam longkang. Tambah nak bawa motor BMW besar-besar tu tak payah ajalah. Bagi je lah geng-geng muda ni. Kita apa peranan? Mainlah peranan kita. Mainlah apa yang boleh kita mainkan. Bagi duit ke, bagi derma ke, iklan ke, apa saja yang boleh kita buat untuk mencantikkan ummah, mengajak mereka kepada agama Allah masing-masing. Laksana satu bangunan, kuat menguat, tolong menolong, bantu membantu di antara satu sama lain. Tak ada satu, tak cukup syarat. Tak ada batu-batu, tak boleh bina. Tak ada simen, tak jadi apa. Semuanya adalah orang-orang beriman, saling kuat menguat di antara satu sama lain. Sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya perumpamaan kaum muslimin, kaum mukminin dalam kemesraan dan kasih sayang bagaikan sebatang tubuh. Apabila ada sebahagian yang merasai sakit, maka akan ikut merasai demam dan susah tidur ke seluruh tubuh tersebut. Kamatsalil jasad. Kita ni orang beriman, kata Nabi, umpama satu jasad. Satu anggota sakit, hak lain berjaga demam dan sakit. Sakit gigi. Allah, main gigi tuan-tuan tak usah sembang. Mengan 60, 70, telan ikut dan. Longgak habis semua. Tuan-tuan, bila sakit gigi, yang demam tubuh, yang kata aduh mulut, yang gelisah badan kiri kanan. Menghabis tak tahan bangun, yang bangun apa? Kaki yang bergerak, tangan ambil kunci kereta, pergi klinik gigi. Kata ulama, biarlah gigi itu berjalan. Ulama buat tamsil, biarlah gigi itu berjalan, yang sakitnya gigi. Kenapa tangan yang kalut ambil kunci kereta? Kenapa badan yang menggigil menahan demam? Kenapa tak boleh lena, mata tak boleh tertutup? Semuanya merasai sakit, kata Nabi. Demikian kita dibunuh saudara Islam kita di Suriah, dibunuh saudara Islam kita di Palestin, dibunuh, dibakar saudara kita di Rohingya. Hati di Malaysia tersentak sakit. Siapa tak ada perasaan tu, ceklah iman kamu. Sakit hati, menangis, sedih, menengok video-video yang diviralkan dengan tembakan daripada tentera Yahudi, membunuh kanak-kanak yang tidak berdosa, dengan bom-bom kimia yang dilepaskan di Syria, dan berbagai-bagai lagi yang menyakiti umat Islam. Hati ini melihat, Allahu Akbar, sedihnya. Demikian umat Islam. Paling tidak, bila dia tersentak sedemikian, dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Paling tidak, ada saja badan-badan mana yang buat sesuatu, dia akan bantu. Syekh Quraim, pemegang ijazah sanad sampai Rasulullah, dia datang ke Malaysia atas tujuan apa? Umur 93. Dia ada Quran kecil.
Quran punya halus. Dia baca tanpa pakai spek. Quran dia kecil ya. Dia ada dalam poket dia. Quran kecil. Dia baca relax tak pakai spek. Kita menengok nombor ekor surat khabar pakai spek. Dah lah nombor ekor laknat pakai spek lagi. Buta perut wal kayu. Tuan-tuan, Syekh Quraim Quran kecil, tak payah pakai spek. Apa dia datang kosong? Tak, atas Siriake. Dia pulang membawa hampir 500,000 ringgit Malaysia untuk kita selamatkan orang-orang sahabat saudara Islam kita di Syria. Buatlah, belilah, itu yang mampu kita tolong. Kita nak pergi, nak galas senjata, nak pi, ambulan lalu tengah ceramah pun kita lari, ingat FRU. Yang tu nak pi. Suruh pi usrah pun 6 kali telefon tak mai lagi. Tu baru usrah. Belum suruh pergi sampai ke tahap tu. Dalam keadaan kita tak mampu. Kita berada di bumi Malaysia, kita tak mampu, ya Allah, tak mampu. Apa mampu? Duit. Ini aku mampu, ya Allah. Semoga saudaraku di Syria yang kesejukan dengan duit ni beli selimut, ya Allah, mereka boleh merasa panas. Saudara Islamku di Suria yang lapar, dengan RM10, RM20 yang aku bagi ni, ya Allah, mereka boleh makan roti, mereka boleh kenyang, ya Allah. Jadilah tu, jadilah. Jadilah. Kita tengok dalam Facebook sahabat upload gambar Syekh Quraim di airport. Nak balik kan, semua kita tengok. Dia lambai tu nampak sedih muka dia. Dengan wheelchair dia nak balik ke Doha, dia tinggal di Doha, Qatar. Kan dia lambai tu, tengok muka dia kita boleh baca. Kita boleh baca. Daripada wajah dia kita boleh baca kesedihan dalam hati. Sedih dia nak tinggal Malaysia sebenarnya. Sebab support kita, subhanallah. Yang tu kita mampu buat. 500,000 alhamdulillah untuk Syria ke. Semoga saudara Islam kita boleh jawab depan Allah pada hari kiamat. Jadilah, itulah memikirkan umat. Lainlah kok kerajaan keluar isytihar, keluar fatwa, itu cerita lain. Itu kena belajar fiqh usul, kaedah-kaedah. Bagaimana kerajaan sampai pada tahap dia boleh keluar perintah pada rakyat dia untuk cross border berjihad, itu cerita lain. Kok ada seruan tu, itu cerita lain lah. Selagi belum ada seruan, itulah yang mampu kita buat. Kaedah-kaedah dia menolong ummah, memahami kita seumpama satu badan. Di Syria sakit, di sini menanggung sakit. Allahu Akbar. Kena fikir sampai ke tahap itu. Itu yang Nabi maksudkan. Baik. Sesungguhnya agama Islam melalui Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa menumbuhkan dan menyuburkan semangat dan roh berjamaah di dalam semua hukum hakam, perundangan dan sistem tarbiyahnya kepada setiap individu muslim. Kita dah sebut tadi. Dalam perkara solat umpamanya, umat Islam diperintahkan untuk melaksanakannya secara berjamaah. Sama ada solat fardu Jumaat atau solat Idul Fitr dan Idul Adha dilaksanakan di masjid-masjid ataupun surau-surau. Tuan-tuan muslimat, sampai tahap itulah diperintahkan kita berhimpun atas semangat berjamaah. Paling tak ada himpunan kita seminggu sekali, namanya solat Jumaat. Dalam mazhab Syafi'i dituntut muslimin sahaja, namun tiada jadi salah. Dalam 4 mazhab muslimat pun sama, solat Jumaat hukumnya boleh, tidak ada apa-apa kesalahan. Cuma muslimat jagalah fitnah mahram dan sebagainya.
dia nak pergi dengar khutbah Jumaat, tiada salah. Masjid Bakar Arang, muslimat boleh datang khutbah Jumaat. Masjid Batu Permatang Pau, muslimat datang khutbah Jumaat. Dalam 4 mazhab dibolehkan. Cuma Imam Syafi'i menggalakkan muslimin sahaja. Namun kalau ada muslimat yang pergi, tidak boleh dihalang, dengan syarat jagalah aurat dia dan juga mahram dia bersama dengan dia. Ini kaedah. Baik, solat Jumaat mingguan, itulah hari raya sebenarnya. Antara hari raya kita ialah hari Jumaat, kita tak perasan. Hari Jumaat tu ialah hari raya mingguan bagi umat Islam. Maka hari Jumaat, solat Jumaat tidak sah sorang-sorang. Dalam mazhab Syafi'i 40 anak Qaryah. 40. Cukup 40 sah Jumaat. Dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi, Jumaat tok imam seorang, tok bilal seorang, sah Jumaat. Itu Hanafi. 2 orang kan? Tu imam atas mimbar, ittaqullah, dia seorang kan? Duk mengangkuk di bawah. Dia seorang kan, lain tak ada. Dia pun tak hanguk-hanguk, betul sembahyang berdua. Sah kata Imam Hanafi. Cuma kita ambillah kaedah Syafi'i rahimallahu ta'ala 40 orang. Tak termasuk imam. 40 Qaryah, anak Qaryah. Kena faham. Tak kisah janji nak sebut hukum dia, solat berjamaah kita lebih lebih pada 40. Hak lena pun ramai. Lena tu kira dia masuk juga lah 40, dah ada lena buat lagu mana. Tu dia. Maka sebab itu kena faham, tak boleh individu, mesti berjamaah. Termasuk Idul Fitri wa Idul Adha pun wajib berjamaah, walau semayang dia sunat. Berjamaah wajib. Idul Fitri tak semayang tak apa, Idul Adha tak semayang tak apa, sunat tapi muakkad, dituntut. Mayang Jumaat yang cari pasal, jangan duk buat sedak-sedak. Sekali tak mai, minggu depan tak mai. Oh, minggu depan kalau tak mai munafik ustaz, kena pi. Kena pi. 3 kali tak pi munafik. Lepas tu tak pi pula. Minggu depan tak pi 2 dah. 3 tu pi pula. Takut jadi munafik. Tai kucing Yang hantar pi minggu awal tu munafik besar dah. Pi tak sengaja, tidak pergi dalam keadaan sengaja, tinggal Jumaat dengan sengaja, munafik besar lah kamu. Tak payah tunggu 2 kali 3 kali duduk merepek. Na'udzubillah. Wajib solat Jumaat. Iza nudiya lis-salati yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah wa zarul bay'. Itu konsep. Tinggalkan jual beli, ingatlah Allah, wa zarul bay', tinggalkan sad. Lepas tu habis tu fantashiru fil ard, selesai semayang bertaburanlah atas muka bumi. Itu konsep hari Jumaat. Tak perlu tutup kedai. Jangan silap faham. Kita orang Melayu silap faham hari Jumaat tutup kedai. Dah. Waktu semayang tu tinggal sad. Waktu semayang tu tinggal kejap, bukan suruh tutup. Tambah hari Jumaat cuti, mau kena pulut bagus punya tutup pasal apa? Buka bi. Buka kedai tak salah hari Jumaat. Lepas tu berhenti sekejap. Fas'au ila zikrillah wa zarul bay'. Tinggal jual beli tu. Ingat Allah saat, tutuplah kedai sekejap. Kalau hukum tutup hari Jumaat, Makkah Madinah awal tutup. Madinah Jumaat buka kedai? Buka. Kalau tu nenek barang boleh beli. Amai waktu semayang tutup. Pergi semayang Jumaat. Habis semayang Jumaat buka pula. Jangan silap konsep. Betul menghormati Jumaat. Ya, dia penghulu bagi segala hari. Mulianya hari Jumaat.
hari Jumaat lah Adam dicipta Allah. Hari Jumaat lah nanti dunia akan kiamat. Betul? Menghormati Jumaat itu dituntut Islam. Tetapi jangan salah konsep. Tutup kedai, tak boleh. Buka kedai macam biasa. Mai Jumaat, pergi sembahyang Jumaat. Tutup sat. Habis buka balik. Tak ada salah apa. Sahabat dia begitu. Sahabat dia kaki berniaga. Wa idza ra'au tijaratan, bila mereka melihat tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Awal-awal solat Jumaat di Madinah, ada sekali tu Nabi tengah khutbah, tengah-tengah khutbah masuk satu rombongan dagang, geng niaga. Waktu tu Masjid Nabawi, tuan-tuan boleh bayanglah zaman Nabi besar mana. Sahabat tengok tu Nabi tengah khutbah. Wa tarakuka qa'imah. Mereka bangun ramai-ramai, tinggal Nabi seorang, Nabi serbu. Tu awal-awal sembahyang Jumaat. Punya sahabat ni pantang tengok orang berniaga. Depa kaki berniaga. Depa kaki berniaga, tengok-tengok main rombongan, depa tinggal Nabi seorang-seorang, depa celapak pergi berniaga. Depa pergi berurusan dengan kawan tu. Nabi tinggal atas mimbar, baca hujung surah Al-Jumu'ah. Allah tegur. Lepas sembahyang kan fantasyiru, pi sangatlah. Nabi Muhammad tengah khutbah empat lari tinggal dia. Tak elok lagu tu. Allah tak marah, Allah tegur. Sebab sahabat baru-baru. Orang baru-baru nak berhenti rokok, jangan marah ke dia. Desap juga tapi sikit. Dia hembur-hembur juga, kena juga kita, bengang kat kita pun. Tapi dia abang, saya baru nak belajar berhenti ustaz. Bila hang baru nak belajar? Baru pagi tadi. Hang belajar lagu mana? Berhenti beli. Kita ingat berhenti hisap, rupa berhenti beli. Tapi minta kat orang. Baik tak payah. Tuan-tuan, muslimin muslimat, nak sebut hari Jumaat, niagalah macam biasa. Jangan tutup kedai. Dah kalau nak tutup hak nak rehat, tak apalah, punya pasal lah. Kita menyebut di sudut hukum, tak ada salahnya. Jumaat tutup dan haram. Ingat ya, haram berdosa besar. Khatib naik aja assalamualaikum, kita duk beruruh lagi berniaga. Engkau berdosa besar, kata ulama. Dan ada ulama yang syadid menyebut jual beli selepas khatib naik atas mimbar, jual beli itu haram. Cari pasal. Dan itu kena tinggal. Mana-mana masjid yang ada orang meniaga, macam Laguna jual macam-macam, jual nasi lah, ayak cendol lah kat luar tu. Macam-macam lah masjid niaga lah, Islam tak larang. Tapi minta tolong, assalamualaikum je khatib, dia nak start khutbah, lepas tutup sat. Jangan assalamualaikum baru nak kena cendol. Sat tek kucing hang, sat speed. Rajang pungkok baru tu. Haram, ada ulama kata jual beli waktu tu haram dan berdosa kerana kamu tak dengar khutbah. Wajib. Saya dah sebut dah, khutbah hari raya tak dengar tak apa. Khutbah Jumaat jangan cari pasal 2 rakaat Zuhur. Sebab tu awak semayang 2 je. 2 lagi mana? Pada khutbah Jumaat wajib dengar. Khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha tak dengar tak apa, tak salah. Lepas semayang balik. Lepas semayang doa-doa dia balik. Tak apa, ada hadis Nabi kata boleh balik, tak ada masalah. Cuma saya sebut dah banyak kali, kita tak praktiklah di Malaysia, takut masjid cerah, tu aja. Takut cerah masjid. Tu hadis sahih. Takut masjid jadi cerah, tinggal 3 orang, yang lain balik ketupat lemang. Tok khatib punya semangat 3 orang, Bilal dengan makmum. Bilal seorang, siap seorang, makmum seorang. Tok khatib punya hayun 2 lena, tinggal seorang. Lama-lama kata khatib, jom kita balik, kena lemang lagi bagus.
Dengarlah Zat kalam mana pun. Cuma saya menyebut hukum. Tu dia duduk. Khutbah hari raya balik tak apa. Khutbah Jumaat yang cerita pasal. Mesti dengar khutbah sebab dia ganti zuhur 2 rakaat. Tu jamaah mesti buat dalam bentuk jamaah di masjid dan di surau. Cuma afdal solat 2 Id di tanah lapang, di kawasan lapang. Kalau di Madinah kita panggil tempat tu musalla. La ni Masjid Ghamamah. Satu tempat nama dia musalla, sebelah kanan Babus Salam, dekat dengan Pasar Tamah Kurma, Pasar Kurma Madinah. Sebelum sampai Pasar Kurma ada satu masjid, cross jalan tu Pasar Kurma. Dia panggil Masjid Ghamamah, Masjid Lindung Awan. Situlah dulu Nabi solat hari raya. Riwayat menyebut sekali, kalau tak silap saya, Nabi solat di masjid tu pun pasal hujan di Madinah. Yang lain semua Nabi solat hari raya di kawasan musalla. Sekarang ni Masjid Ghamamah, belah kanan Babus Salam. Siapa pergi masjid dia cantik warna putih, Masjid Ghamamah. Situlah Nabi solat hari raya dan situlah Nabi solat istisqa, minta hujan. Itu yang dinamakan Ghamamah, Masjid Ghamamah, sebab ada awan datang waktu Nabi tengah solat istisqa, minta hujan. Madinah kemarau, tengah-tengah semayang Nabi doa, awan datang warna hitam, lalu curahkan hujan di kawasan tu. Maka sempena peristiwa itulah masjid tu dipanggil Masjid Ghamamah. Dia berhadapan dengan Saqifah Bani Sa'adah, tempat Abu Bakrin dilantik menjadi khalifah. Berdepan dengan Saqifah Bani Sa'adah. Belah kiri dia Muzium Madinah, belah sana Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, afdal di tempat lapang. Kita buat di masjid boleh, cuma lebih afdal. Itu saja. Tak salah buat di masjid, tak salah buat di surau. Lebih afdal buat di padang tempat lapang. Itu lebih elok. Namun tetap konsepnya berjamaah. Baik. Kerana pentingnya solat berjamaah, sehingga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan kebenaran hatta kepada orang buta untuk menunaikan solat fardu di rumahnya selagi ia dapat mendengar azan yang berkumandang dari masjid berhampiran. Itu dialah hukum. Walaupun dalam mazhab Syafi'i adalah sah semayang seorang di rumah, sah. Kita pegang pandangan tu, sah. Tetapi di masjidlah tempat paling elok, di surau berjamaah. Hatta orang buta, dalam satu riwayat Abdullah ibni Makhtum, dia buta, sahabat Nabi nama Abdullah ibni Makhtum. Dia habaq, dia jumpa Nabi, hadis sahih, dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, saya ni buta, saya ni nak kena tak pergi semayang berjemaah? Dia tanya Nabi. Nabi kata tak ya. Nabi jawab mula-mula tak payah. Dia dengar rivah dia balik lalu. Dia kona-kona nak balik, Nabi kata nanti. Kata Rasul, dengar ada azan. Tanya Ibnu Mahtum, dengar ada azan? Dengar pi. Allahu Akbar. Itu kalau buta pekak, tak ada. Dengar tidak, buta tak nampak, dengar pun tidak, tunggu orang buat isyarat dah masuk waktu. Itu tak apa. Tapi seokok tu yang tak tahan. Dalam duk pekak buta tu seokok. Tuan-tuan, dia dengar. Ibnu Mahtum kata dengar. Dengar pergi, kata Nabi. Tu dia malu kita. Kita dah mata celik, telinga punya elok, punya pemalas nak semayang berjemaah. Walaupun sah di sudut hukum dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi, semayang seorang di rumah tak sah. Tu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i sah, cuma pahala tak dapat banyak lah. Semayang pula tisyuk pagoda, berlubang-lubang jepun tembak. Lepas tu gulung kain bawah lutut sikit, bulu kaki macam padang golf.
Itu semayang kalau di rumah. Tak proper langsung bagi salam gaul kepala belah. Mana elok kalau semayang di masjid, boleh wirid, berjamaah. Kan? Banyak faedah doa sama-sama apa semua. Main seorang ni sah, tapi tuan-tuan boleh nilai lah apa baju tuan-tuan pakai. Pusat India besar peninju pusat, terjojoi depan t-shirt tu. Jaga benda-benda ni. Tuntutan berjemaah cukup besar. Baik. Bahkan baginda telah berkehendak untuk membakar rumah-rumah penduduk yang tidak pergi solat berjemaah ke masjid-masjid. Sampai tahap tu Nabi punya marah, kata Qaradawi, Nabi nak bakar rumah sahabat yang pemalas nak pergi semayang berjemaah. Maknanya ada tak sahabat pun kena tak? Kena, orang kata kita. Tidak, Nabi tak nak pergi bakar lah. Nabi punya geram. Nabi tak bakar, tapi Nabi beri ancaman. Maknanya berlaku tak? Berlaku. Ada juga sahabat duk balok rumah kita, ada juga. Tapi taklah teruk macam kita. Mereka mungkinlah isyak ke apa, asar ke tak mai ke semayang rumah ke. Kita 5-5 tak mai. Punya teruk. Hei ya Allah ya Tuhan. Sampai tahap tak kenal lah tu imam mana, tandas belah mana tak tahu. Dia mai bila? Masjid buat hari raya, rumah terbuka. Tu dia mai. Masjid buat kenduri raya penuh. Kuliah tak nampak, semayang tak nampak. Allahu Rabbi, letih kita. Tuan-tuan, itu ancaman yang cukup berat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sebut kepentingan dan kehebatan berjemaah. Allahu taala a'lam. Kita sambung bulan hadapan dengan di dalam masjid dimakruhkan. Kita sambung di situ dan kita akan lihat beberapa kaedah prinsip solat di sudut hukum fiqh. Kita akan belajar nanti sedikit bab fiqh di sudut Qaradawi nak tekankan bab berjamaah. InsyaAllah bulan depan kita akan bahas. Allahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi